Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang dihormati Dr. Rohayu binti Abdul Ghani selaku pensyarah bagi kursus ini. Saya Muhammad Afiq bin Makno, nombor pelajar B114995, akan membentangkan tajuk kajian strategi dan pengurusan sumber manusia di HL Express. Izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang kajian ini, iaitu DHL Express adalah organisasi yang menyediakan perkhidmatan kurier ekspres antarabangsa dan telah beroperasi sejak 1969. Latar belakang kajian ini juga akan mengkaji pengurusan sumber manusia dengan cara yang berkesan untuk menjalankan perniagaan. Seterusnya iaitu fungsi pengurusan sumber manusia. Terbagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah perancangan. Perancangan adalah bertujuan sebagai pelaksanaan operasi perniagaan untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi. Yang kedua iaitu perjawatan. Kaedah perjawatan ini sebagai prosedur sebenar perancangan, pengambilan dan proses pemilihan pekerja. Ketiga iaitu pembangunan pekerja. Pembangunan pekerja iaitu pembangunan kemahiran dan pengetahuan pekerja. Ini bermaksud untuk membantu dalam pembangunan kemahiran dan pengetahuan pekerja, untuk meningkatkan prestasi pekerja dan melaksanakan tugas dan peranan yang diberikan dalam organisasi untuk memotivasikan mereka. Dan yang keempat ialah penyelenggaraan pekerja, yakni mengekalkan sumber manusia untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Peranan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, kaedah mengurangkan risiko, di mana pengurus bertanggungjawab meminimumkan kos untuk meningkatkan margin keuntungan bagi mencapai objektif. Sebagai contoh, pengurus mengarahkan individu atau pekerja dalam organisasi untuk mencapai objektif dengan membentuk satu pasukan yang sentiasa mengekalkan prestasi terbaik. Nombor 2 iaitu mengurus prestasi, iaitu tumpuan dengan meningkatkan prestasi pekerja, iaitu pengurus akan memberi tumpuan kepada prestasi operasi untuk meningkatkan prestasi pekerja dan juga meningkatkan hasil organisasi. Yang ketiga, kenal pasti, latihan, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja. Nombor 4, mengurus rekod maklumat, menyimpan rekod maklumat yang berkaitan perniagaan. Sorotan literatur. Yang pertama, perancangan sumber manusia dalam mengawal kos pusing ganti pekerja dan mengurangkan kos yang terlibat dalam proses pengambilan dan pemilihan pekerja. Quote dari Abdul Amin Aziz Jalloh 2016. Yang kedua iaitu perancangan sumber manusia yang berkesan membantu dalam mengawal kos operasi dan keseluruhan. Quote oleh Abdul Amin Aziz Jalloh 2016. Yang ketiga iaitu perancangan sumber manusia mengenal pasti tujuan pelaksanaan aktiviti perniagaan. Quote dari Sundar 2013. Yang keempat, kenal pasti pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab pekerja serta membantu dalam pengurusan sumber manusia. Kod dari GES 2011. Dan yang terakhir, pelan tindakan yang melibatkan penilaian tahap-tahap setiap peringkat supaya dapat mengawal proses dan membimbing proses ke arah yang betul. Kod dari Hafiz 2013. Strategi pengurusan sumber manusia. Dalam strategi ini terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, penilaian keberkesanan pekerja. Dalam perancangan sumber manusia, hendaklah mengenal pasti keberkesanan dan keperluan pekerja dari segi latihan untuk tujuan pembangunan kemahiran dan pengetahuan pekerja. Yang kedua iaitu perluasan organisasi, di mana keperluan untuk merancang keperluan sumber manusia untuk pengembangan dan pelaksanaan operasi tambahan dari segi sektor pengurusan. Yang ketiga iaitu kawalan kos. Pengurusan melalui kawalan kos adalah sangat penting kerana kawalan kos ini perlu diuruskan dengan cara yang betul agar
pusing ganti pekerja dan mengurangkan kos yang terlibat dalam proses pemilihan kerja itu dapat dikurangkan. Yang keempat iaitu penilaian keperluan sumber manusia, iaitu bertujuan untuk mengenal pasti keperluan tenaga kerja untuk tujuan dalam pelaksanaan aktiviti dan operasi organisasi. Maka dengan melalui penilaian ini dapat menyediakan kepakaran dan sentiasa memantau prestasi pekerja serta menyemak kualiti kerja dalam menambah baik mutu operasi. Perancangan sumber manusia, di mana perancangan ini terbagi kepada 5 peringkat, iaitu yang pertama, mengakses sumber manusia, di mana dalam peringkat ini sebagai pengenalan hendaklah menyemak ketersediaan sumber manusia dalam organisasi adalah bertujuan untuk melaksanakan aktiviti operasi dalam organisasi. Langkah yang kedua iaitu strategi ramalan permintaan, di mana strategi ini adalah untuk mengenal pasti permintaan sumber manusia bagi memenuhi keperluan sumber manusia di masa akan datang, untuk memastikan keperluan sumber manusia berada pada prestasi dan kualiti yang memuaskan. Langkah yang keempat iaitu ramalan bekalan. Dari segi strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan langsung antara ramalan permintaan dan ramalan bekalan. Ia juga adalah untuk menyemak atau menyediakan sumber manusia dalam persekitaran yang memenuhi keperluan semasa. Yang seterusnya iaitu strategi pemadanan permintaan dengan penawaran. Strategi ini adalah untuk mengenal pasti tujuan pelaksanaan aktiviti organisasi tanpa sebarang isu ataupun masalah yang akan timbul. Yang kelima iaitu strategi pelantindakan. Melalui strategi ini melibatkan beberapa proses supaya dapat mengawal proses dan merangka proses itu ke arah yang betul. Teori yang digunakan pakai dalam kajian ini ialah teori Maslow hierarki atau lebih dikenali sebagai teori keperluan hierarki Maslow. Teori ini adalah ilham daripada Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini terbagi kepada 5 peringkat. Setiap peringkat adalah berdasarkan keutamaan seseorang, di mana apabila satu keperluan seseorang itu dipenuhi, maka ia akan bergerak kepada keperluan seterusnya. Setiap peringkat itu termasuk kepunyaan, penghargaan, aktualisasi diri, fisiologi, keselamatan dan ketuanan diri. Ini adalah quote daripada Bassett 2016. Perbincangan. Organisasi perlu menilai keberkesanan teknik pengambilan dan pemilihan pekerja berbanding dengan organisasi lain. Tujuan pengambilan dan pemilihan pekerja melalui proses yang berbeza akan menggalakkan aliran idea segar dalam organisasi dalam membentuk pekerja baharu. Proses pengambilan pekerja dan pemilihan yang digunakan pakai oleh organisasi adalah berkesan kerana ia membantu dalam pemilihan pekerja mengikut kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memaksimumkan keberkesanan dalam aktiviti organisasi. Kesimpulan, saya dapat merumuskan berdasarkan kajian ini iaitu pengurusan sumber manusia adalah aspek yang paling penting yang mempengaruhi keseluruhan pengurusan organisasi. Untuk meningkatkan pengurusan sumber manusia, organisasi perlu memberi latihan dan pendedahan serta pembangunan kemahiran yang mencukupi dalam kalangan pekerja. Organisasi juga perlu meningkatkan pengurusan sumber manusia sebagai sumber utama bagi mengubah persekitaran perniagaan agar kekal relevan. Sekian, terima kasih.